Isu pemecatan 25 imam dan ugutan sihir Qaryah Masjid buat laporan polis terhadap Mufti Perlis. Kenderaan terjatuh dari jambatan Pulau Pinang, pemandu belum ditemui. Rakyat Malaysia diserang di New York meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat bersama saya Tengku Nasrul Abaidah. Pendedahan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin ada ugutan sihir siam kepada imam baharu yang dilantik menggantikan 25 imam yang ditamatkan jawatan di Perlis disifatkan terlalu berat dan mencemarkan maruah anak Qaryah Masjid. Tidak berpuas hati dengan dakwaan itu, anak Qaryah Kampung Guara Said Alwi di Kangar tampil membuat laporan polis ke atas Datuk Dr. Muhammad Asri dan meminta beliau menarik balik tuduhannya. Anak karyahnya Hasnan Abdul Kudus berkata laporan itu dibuat kerana Datuk Dr. Muhammad Asri dipercayai telah tersalah erti mengenai perbincangan yang dibuat antara mereka sebelum ini. Dalam perbincangan itu, Hasnan berkata anak Qaryah ada menyatakan kebimbangan jika ada mana-mana penduduk dari bangsa lain di Qaryah itu menggunakan khidmat bomoh kepada imam baharu kerana kejadian seperti itu pernah berlaku sebelum ini. Perbincangan itu juga katanya turut menyentuh mengenai sifat imam baharu yang sombong dan tegas dengan anak Qaryah. Namun mereka tidak sesekali menyebut mengugut imam baharu dengan sihir siam. Mengeluarkannya tak sepatutnya lah, kan? Menuduh masyarakat, sedangkan itu masyarakat perlu pada pendidikan tarbiyah, kan? Bukan perlu dituduh dihina ataupun dikhianati, kan? Patutnya dia kena mendidik lah masyarakat. Kalau tak betul sebab itu mungkin jahil, kan? Jadi itu sepatutnya bukan menuduh kata bahawa dia ni jahat ke apa. Itu yang kita nak lah. Kita harap Mufti tak bukan sahaja Mufti, banyak pihak-pihak yang terbabit lah. Justeru mereka meminta Mufti menarik balik tuduhan yang dibuatnya kerana bimbang ia memburukkan lagi keadaan. Sebelum ini media melaporkan Datuk Dr. Muhammad Asri dalam kuliahnya ada menyebut bahawa imam yang baharu dilantik didakwa telah diugut akan disihir pihak tertentu. Ia susulan tindakan pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS menggantikan 25 imam yang tidak disambung kontrak awal bulan lalu. Baik, polis telah mengenal pasti identiti mangsa kemalangan yang kenderaannya terhumban dari Jambatan Pulau Pinang awal pagi tadi. Mangsa yang masih hilang itu dikenali sebagai Moe Yun Peng yang juga penuntut kolej KDU. Laporan polis dibuat oleh pemilik kenderaan terbabit pada jam 5 petang tadi selepas anak lelakinya yang berusia 20 tahun tidak pulang ke rumah. Nahas jam 2.45 pagi tadi membabitkan dua kenderaan di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang menghala perai. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata operasi mencari membabitkan pasukan polis Marin Batu Uban. Berdasarkan rakaman CCTV, kereta yang jatuh ke dalam laut adalah jenis SUV berwarna putih. Operasi mencari telah ditangguhkan jam 7 malam tadi dan akan disambung semula jam 8 pagi esok. Siasatan awal polis mendapati kereta berwarna hitam yang dipandu seorang lelaki terbabas di lorong kanan kemudian merempuh kenderaan berwarna putih yang mengakibatkan ia merempuh tembok lalu terhumban ke dalam laut. Pemandu kereta berwarna hitam yang cedera menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Tiga hari selepas menjadi mangsa serangan seorang lelaki dengan tukul di restorannya di Seaport Buffet, Brooklyn, rakyat Malaysia Eng Tam Kiong yang juga pemilik restoran di New York itu meninggal dunia. Mangsa berusia 60 tahun meninggal dunia di Hospital Lutheran, Brooklyn pada jam 4 pagi waktu tempatan atau 4 petang waktu Malaysia Jumaat lalu. Tam Kiong yang berasal dari Johor dilaporkan mengalami trauma otak.
Seorang lagi mangsa yang juga pengurus restoran berusia 50 tahun masih kritikal. Dalam kejadian Selasa lalu, Chef Fu Fai pun maut pada hari sama. NBC New York melaporkan suspek Arthur Martinovich, 34 tahun, mensasarkan lelaki Asia dan mendakwa dia mendapat inspirasi daripada filem Cina yang menunjukkan layanan tidak elok kepada wanita. Martinovich kini berada di wad psikiatri untuk penilaian. Seorang tukang rumah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan mendera anak tirinya berusia 5 tahun sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak terbabit pada Jun 2017. Tertuduh Rosmanan Abdul Rahman mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian Muhammad Hairil Amsyah Abdul Rahman. Kesalahan dilakukan di Felda Tenang, Jertih dekat Besut antara 25 hingga 28 Jun 2017. Mengikut kertas pertuduhan, mangsa disahkan meninggal dunia ketika dibawa tertuduh untuk mendapatkan rawatan di unit kecemasan Hospital Besut. Tertuduh 41 tahun memberi alasan mangsa cedera akibat terjatuh dari motosikal. Bagaimanapun pemeriksaan awal mendapati punca kematian mangsa tidak konsisten dengan keterangan suspek. Hasil bedah siasat pihak hospital mengesahkan kematian mangsa berpunca daripada hentakan kuat yang menyebabkan koyakan pada usus kecil. Mangsa turut mengalami beberapa kesan lebam lama dan baharu di badan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan kerana membunuh tanpa niat. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad memerintahkan hukuman penjara ke atas tertuduh berkuat kuasa dari tarikh tangkapan iaitu pada 28 Jun 2017. Seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Sultan Malaysia atau Tuan punya Kerajaan Malaysia hari ini dibebaskan daripada tahanan reman. Ketua Polis Daerah Jasin DSP Arshad Abu berkata tertuduh 47 tahun dibebaskan dengan jaminan polis selama sebulan bersama seorang penjamin yang juga bapa mertua suspek. Dia ditahan sejak 13 Januari lalu bagi membantu siasatan membabitkan kesalahan, memperdaya dan tujuan menipu. Kata Arshad, suspek dibebaskan dengan jaminan polis kerana kertas siasatan masih belum lengkap dan tempoh reman tamat hari ini. Katanya kes akan dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara untuk mendapat arahan lanjut. Lelaki terbabit dalam satu sidang media 13 Januari lalu mendakwa bahawa beliau adalah tuan punya atau pemilik Kerajaan Malaysia dan layak untuk menuntut jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 419 Kanun Keseksaan. Menurut Arshad, polis telah merakam percakapan 20 individu bagi membantu siasatan ke atas suspek. Di Mahkamah Magistrate Air Keruh, seorang guru sains lelaki sebuah sekolah menengah agama di Melaka direman 7 hari atas dakwaan melakukan amang seksual, fizikal dan seks luar tabi'i terhadap seorang pelajarnya. Tertuduh 40 tahun dipercayai melakukan perkara songsang itu sejak awal bulan ini. Perintah tahanan reman sehingga 26 Januari ini dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Melaka Dorismah Muhammad Idris. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris ketika dihubungi berkata suspek ditahan semalam di kediamannya di Taman Jaya Alur Gajah selepas laporan berhubung kejadian dibuat mangsa. Difahamkan mangsa 13 tahun tinggal di asrama sekolah menengah agama berkenaan manakala suspek adalah guru sains yang juga warden asrama sama. Pelajar lelaki terbabit terpaksa menuruti kemahuan gurunya sebelum menceritakan kepada seorang pelajar senior selepas kira-kira 3 kali dia dipaksa melakukan seks luar tabi'i. Apa nasib budak 2 tahun ini selepas terperangkap dalam lubang selama seminggu? Tunggu laporannya seketika nanti. Bertemu kembali Ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi kawasan Permaisuri Datuk Abdul Halim Jusuh ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di pejabat agensi itu di Kuala Terengganu jam 5 petang tadi. Menurut wartawan kami Muhammad Ishak Ibdillah Ngah, tangkapan itu dibuat bagi membantu siasatan kes tuntutan berjumlah RM1,5 juta.
Ia dipercayai susulan tindakan Datuk Abdul Halim mengemukakan tuntutan berjumlah kira-kira RM500,000 kepada pejabat daerah dan tanah setiu bagi perbelanjaan untuk 32 program yang dijalankan di sekitar kawasan Dun Permaisuri. SPRM dalam siasatan awalnya mendapati semua program itu tidak dilaksanakan. Esok, SPRM akan mendapatkan perintah reman ke atas Dun Permaisuri itu di Mahkamah Kuala Terengganu bagi siasatan lanjut. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Datuk Abdul Halim menang dengan memperolehi 2,920 undi majoriti. Baik, Malaysia akan mencadangkan 2 inisiatif antarabangsa dalam usaha sejagat memerangi rasuah di Vienna Selasa ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka mengumumkan penubuhan dana pelindungan untuk kaki tangan penguatkuasa seluruh dunia dan peranan lebih besar untuk Persatuan Badan Anti Rasuah Antarabangsa IAACA. Naib Presiden IAACA Tan Sri Abu Kasim Muhammad berkata Malaysia percaya sudah sampai masanya IAACA berperanan lebih besar dalam memerangi gejala rasuah di peringkat global. We have to start to look into how this association will become an Interpol for anti-corruption fight and also ataupun equivalent to World Customs Organization. World Customs Organization is very big and very active, strong, structured and all that. Dia banyak sebab anti-corruption fight dah banyak memerlukan perubahan kerjasama yang cukup tinggi. Tun Dr. Mahathir dalam cadangannya penubuhan dana pejuang anti rasuah di Kuala Lumpur Disember lalu dan bakal menyumbang sejumlah wang untuk memulakannya. Tan Sri Abu Kasim berkata ada penguatkuasa anti rasuah di banyak negara dibunuh, diberhentikan kerja dan diancam ketika melaksanakan tugas. Antaranya pegawai penguatkuasa anti rasuah di Indonesia disimbah asid dan diberhentikan kerja. Malaysia adalah antara negara pengasas IAACA, sebuah organisasi dianggotai 77 negara yang diwujudkan di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu menentang rasuah. Ada perkara disuarakan oleh Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Kesatuan itu mahu kerajaan mengkaji punca yang menyebabkan penjawat awam tertekan atau stres. QPEX mahu isu itu dipandang serius kerana ia melibatkan produktiviti kaki tangan terbabit. Presidennya Datuk Aziz Muda berkata, ketika ini lebih 30% dalam kalangan penjawat awam dilapor mengalami stres disebabkan tekanan kerja. Jelas beliau jika tidak ditangani, ia boleh menyebabkan kemurungan dan akhirnya mereka tidak dapat memberikan produktiviti yang baik. Difahamkan ada yang memilih bersara awal kerana tidak mampu mendepani tekanan. Oleh itu, QPEX mencadangkan kepada bahagian psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam dan agensi berkaitan agar mengkaji tahap stres semua peringkat penjawat awam. Antara punca tekanan disebabkan beban kerja kerana kaki tangan yang bersara atau berhenti dan dipindahkan tidak diganti serta tiada pengambilan baharu dibuat. Beban kerja terpaksa ditanggung dan perlu dilaksanakan oleh kumpulan yang kecil. Prestasi kutipan Kasa Cukai Langsung Negara bagi 2018 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM meningkat 11.13% kepada RM137.035 bilion. Ia berbanding kutipan pada tahun 2017 sebanyak RM123.312 bilion. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata pencapaian itu mencipta satu sejarah baharu dalam kutipan hasil cukai langsung negara dan turut mengatasi pencapaian terbaik kutipan cukai langsung yang direkodkan pada 2014 iaitu RM133.70 bilion. Peningkatan itu disumbangkan oleh peningkatan kutipan daripada komponen pembayar cukai seperti syarikat, individu, petroleum, koperasi, duty stamp dan lain-lain. Kutipan cukai syarikat merupakan penyumbang terbesar iaitu 51.11%. Ini diikuti individu, petroleum, duty stamp dan cukai pegangan.
Antarabangsa ribut salji yang membadai Bandaraya Chicago, Amerika Syarikat mengakibatkan bekalan elektrik terputus di beberapa kawasan. Pihak berkuasa lapangan terbang turut membatalkan kira-kira 1,000 jadual penerbangan selepas Chicago menerima taburan salji sehingga 30 cm. Penduduk di kira-kira 100 kawasan perumahan terpaksa bergelap dan kesejukan selepas putus bekalan elektrik. Cuaca buruk juga mengakibatkan gangguan lalu lintas dan jadual perkhidmatan kereta api terpaksa ditangguhkan. Kebanyakan penumpang yang terkandas di lapangan terbang dan stesen kereta api terpaksa menunggu kira-kira 24 jam sebelum dapat menyambung semula perjalanan. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Chicago dan kawasan berhampiran dijangka dibadai ribut salji sehingga esok. Gempar apabila berita mengenai seorang kanak-kanak berusia 2 tahun terperangkap dalam sebuah lubang berkedalaman 76.2 meter selama seminggu di Madrid, Spanyol. Tidak dapat dibayangkan bagaimana nasibnya berada di dalam lubang itu seorang diri, juga bekalan oksigen yang sangat terhad selama seminggu. Kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun ini didapati hilang dari kediamannya sebelum disedari terjatuh dalam lubang itu. Mangsa tinggal bersama neneknya pada hari kejadian. Usaha membawa keluar mangsa dilakukan dengan penggalian oleh pihak penyelamat. Mereka terpaksa membuat lubang khas bagi membolehkan pasukan penyelamat masuk ke lubang tempat kanak-kanak itu terperangkap. Pasukan penyelamat turut membawa mesin penggali yang paling berkuasa di Spanyol bagi membantu operasi itu. Selepas lubang khas digali, satu kapsul yang berkemampuan membawa 2 penyelamat dan tangki oksigen akan dibawa masuk. Dalam pada itu, orang ramai turut menzahirkan rasa simpati dan menghantar mesej sokongan kepada keluarga mangsa menerusi laman sosial. Disertakan dengan tanda pagar #MyHandToJulian dan ramai yang tampil mendoakan keselamatan kanak-kanak itu. Baik, serangan udara oleh tentera Pakatan yang diketuai oleh Arab Saudi ke atas ibu kota Sana'a di Yaman meragut nyawa 2 orang awam. Beberapa orang turut dilaporkan cedera dalam serangan yang mengakibatkan kemusnahan pada beberapa buah kediaman. Menurut jurucakap Tentera Pakatan, serangan menyasarkan 7 kemudahan ketenteraan milik puak pemberontak Houthi. Antara kemudahan yang dibedil termasuk pengkalan udara Al-Dulaimi, tapak simpanan drone dan kem latihan ketenteraan. Al-Masirah TV yang dimiliki puak Houthi melaporkan bahawa Tentera Pakatan melancarkan 24 serangan udara ke atas Sana'a sejak petang semalam. Sebuah kilang plastik yang dibedil turut terbakar. Seramai 52 anggota kumpulan militan Al-Shabaab maut dalam serangan udara yang dilancarkan oleh tentera Amerika Syarikat di wilayah Juba Tengah, Somalia. Serangan balas itu dilancarkan selepas anggota kumpulan itu menyerbu sebuah pengkalan tentera Somalia di Basaguni. Menurut kenyataan Markas Pemerintahan Afrika Amerika Syarikat US AFRICOM, serangan itu turut melibatkan tentera Somalia. Pada awal pagi semalam, sekumpulan militan Al-Shabaab menyerbu pengkalan tentera Bulogdud yang mengakibatkan 8 askar Somalia terkorban. Penyerang juga bertindak membakar depo senjata dan mencuri beberapa buah kenderaan milik tentera. Al-Shabaab melancarkan pemberontakan di Somalia lebih sedekat menyaksikan puluhan ribu nyawa terkorban dan jutaan penduduk hilang tempat tinggal. Pentagon telah meningkatkan serangan ke atas Al-Shabaab sebagai usaha pentadbiran Trump dalam memerangi pengganas. Isu tunggakan gaji FAM cagar geran tahunan pasukan. Segmen sukan seketika nanti. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempunyai jalan penyelesaian tersendiri untuk membantu pemain yang dihimpit masalah tunggakan gaji. Sekalipun mungkin akan dibantah pasukan yang terbabit, namun FAM bersedia mencagarkan geran tahunan pasukan untuk membuat bayaran terus kepada pemain. Bagaimanapun, tindakan akhir ini akan hanya dilakukan selewat-lewatnya pertengahan Februari sekiranya persatuan masih gagal melangsaikan tunggakan gaji pemain mereka.
Bagaimanapun, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin menjelaskan hanya pemain yang mempunyai rekod tunggakan gaji dalam jawatan kuasa tata tertib badan induk itu sahaja layak menerima cagaran dari geran tahunan pasukan mereka. Tapi saya perlu ingatkan ada sebahagian kes daripada pemain, saya tak perlu mention daripada mana ke, tidak melaporkan pada FAM. Sebahagian ada. Jadi kita sedang sentiasa bersama dengan PFM untuk pastikan. Dan saya dah minta untuk Sekretariat execute semua payment ni jika mereka ada wang deposit dengan FAM. Dan selebihnya FFL akan perlu menentukan pada masa akan datang atau tidak peraturannya perlu dibawa dalam Premier League terus pulih. Untuk rekod, Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM menerima 262 kes dari 8 hingga 10 pasukan yang berdepan tunggakan gaji dalam Liga Malaysia. Antara pasukan itu adalah Perlis, Felda United dan Kelantan. Apa yang membimbangkan, kes-kes itu telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai liga bola sepak profesional yang mempunyai kes tunggakan gaji paling tinggi di Asia. Paling merugikan adalah kepada pasukan itu sendiri kerana geran tahunan itu sewajarnya untuk program pembangunan. Datuk Hamidin berkata demikian ketika ditemui pada majlis perkahwinan anak lelakinya Muhammad Najib Hamidin di Shah Alam, Selangor. Beralih ke perkembangan rugby, sekalipun masih ada 10 bulan menjelang edisi ke-30 Sukan C di Filipina, Kesatuan Rugby Malaysia KRM membuat persiapan awal dengan menyenaraikan 16 pemain terbabit membarisi negara untuk acara rugby 7 sebelah lelaki. Dalam usaha mempertahankan pingat emas yang dimenangi mereka di Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Ya, syukur Alhamdulillah keputusan telah pun dibuat untuk rugby berada di dalam Sukan C 2019 di Philippines dan pasukan negara telah pun digubal. 16 pemain telah pun dipilih dan telah pun menandatangani kontrak dengan Majlis Sukan Negara dan mereka telah pun memulakan latihan. Namun kita masih mempunyai masa yang agak panjang kerana Sukan C hanya akan berlangsung pada bulan 12 dan saya harap kita akan dapat membuat persiapan yang sebaik mungkin kerana sudah tentu sasaran kita adalah untuk mempertahankan pingat emas. Filipina dikatakan memiliki kelebihan sebagai tuan rumah dan memiliki ramai pemain kacukan. Untuk itu, pemilihan teliti dibuat KRM untuk mencari pemain yang berkebolehan serta berdaya saing bagi mempertahankan pingat emas. Apapun menurut Datuk Syahrul Zaman, Singapura dan Thailand masih lagi menjadi pencabar terkuat di rantau Asia Tenggara dan tumpuan lebih diberikan kepada cara mengatasi dua pasukan ini di Sukan C nanti. Sementara itu, bagi skuad 7 sebelah wanita negara pula, sasaran ke final atau sekurang-kurangnya meraih pingat perak diletakkan kepada mereka. Pada edisi lepas, skuad rugby wanita turut melakar kejayaan apabila menewaskan Filipina dalam perebutan pingat gangsa. Sementara itu, bagi memberi kehangatan saingan rugby Piala Dunia 2019 yang akan berlangsung pada bulan September ini di Jepun, jelajah trofi untuk kejuaraan berprestij itu diadakan di seluruh dunia. Dengan minggu ini, Piala Web Ellis itu berada di Malaysia untuk dipertontonkan pada peminat sukan rugby negara. Penaung Diraja Kesatuan Rugby Malaysia Sultan Nazrin Shah berkenan menghadiri jamuan makan malam bagi meraihkan ketibaan trofi rugby Piala Dunia itu di Malaysia dalam siri Jelajah Dunia. Hari ini, trofi itu akan dipertontonkan di Sekolah Menengah Sains Selangor Ceras sempena Karnival Milu Program Pembangunan Rugby Negara. Dan bermula Isnin ini, orang ramai boleh melihat secara dekat trofi idaman pasukan rugby dunia itu di KLCC sehingga jam 11 pagi dan di Putrajaya bermula jam 2.30 petang hingga 5.30 petang. Malaysia merupakan persinggahan ke-12 trofi sebelum meneruskan jelajah ke Jerman pada 24 Januari ini. Rugby Piala Dunia akan berlangsung di Jepun pada 20 September hingga 2 November depan. Baik, paparan sukan tadi mengakhiri berita TV9 malam ini. Sebelum berpisah,
Saksikan aksi berani mati seorang atlet parkour dari Estonia memanjat sebuah kren di tapak pembinaan di Amsterdam. Nasihat kami, jangan